Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SBM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Santai Sejarah SPM. Kali ini Cikgu Santai Sejarah SPM akan berkongsi bab tingkatan 5. Kita dah kongsi bab tingkatan 4, bab 10. Kita mula dengan bab tingkatan 5. Cikgu tak akan ikut urutan ni. Cikgu akan share ikut apa yang pelajar bertanya. Jadi pada kali ini kita tengok ialah bab berkaitan dengan kedaulatan. Jadi sudah tentu bila kita nak tengok bab kedaulatan ni pelajar, kita ada 4 bab daripada tajuk 12. Walaupun sikit tajuk ini, apa yang pelajar perlu faham banyak. Kita kena faham tentang konsep kedaulatan, ciri-ciri, langkah. Dan dalam bab ini, pelajar kena tahu juga tentang pandangan tokoh. Baik, cuba kita tengok DSKP. Apa yang ada dalam DSKP? Ini sumber rujukan utama. Bila kita nak jawab, kita nak faham, kita tengok 12.1 ni. Dia tanya tentang konsep. Konsep, apa maksud konsep? Definisi lah. Jadi kita tengok. Antara kemahiran yang kita nampak yang boleh diuji kepada pelajar, yang diharapkan pelajar memahami ialah bagaimana kebijaksanaan kita menghadapi cabaran mengekalkan kedaulatan. Cabaran ni masalah lah. Jelaskan kepentingan. Kesan. Okey, daripada dua itu, barulah kita nampak, seronoknya kita nak belajar bab ini. Senang rupanya. Nampak macam senang, tapi banyak perkara yang perlu kita berikan perhatian. Cuba tengok pada perkongsian cikgu ini. Satu soalan insya-Allah akan ada dalam bab ini. Insya-Allah. Kita haraplah Dan kita nampak pelajar ada beberapa perkara yang cikgu minta pelajar kuasai sebelum kita nak menguasai. Okey. Cikgu mengambil PowerPoint daripada BPK. Cuba kita tengok konsep yang pertama ni, yang cikgu bulat ni. Ada 3 yang pelajar kena tahu. Dia letak situ 3. Takrif, pandangan tokoh. Ini yang tumpah sikit ni. Tumpah ni maksudnya payah sikit. Jenis. Ada berapa jenis? Mungkin jenis tradisional ke? Modern ke? Okey. Bila kita dah faham di situ, kita nampak nombor 1 kita kena faham lah. Nombor 4 juga kita kena tahu. 4, 3. Tapi 4 dan 3 ni dia lebih detail dalam subtopik 1.3 dan 1.4. Tapi kita tahu juga dulu. Baik. Saya mengambil contoh konsep kedaulatan ni. Apa yang kita nak baca cikgu Selalu pelajar tanya, cikgu saya nak baca apa? Saya tak tahu bab ini. Konsep, nampak soalan pertama tu. Cikgu letak, tarif kedaulatan mengikut bahasa Yunani. Mungkin dia tanya Yunani. Mungkin dia tanya bahasa Arab. Mungkin dia tanya bahasa Inggeris. Baik, untuk kita memahami ni, apa yang pelajar perlu tahu dalam konsep kedaulatan. Okey, kita tengok. Yang pertama ialah takrif. Takrif ni wajib tahulah. Takrif maksud daripada bahasa-bahasa tertentu. Cikgu dah letak di sini ni. Nampak dah jawapan kita. Ke mana cikgu takrif kedaulatan ni? Okey. Cuba kita tengok takrif yang pertama tu. Dia tanya apa? Sebab ada 3 je kita nak tengok. Okey, yang pertama kalau kita tengok, dia berasal daripada perkataan supernus ataupun superanus. Ini jawapan ni. Atau dia sekali je pelajar nampak je macam ini. Dia sekali. Sebab kita nampak di situ. Dan ini merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada perkataan yang kita bebas dan merdeka.
ataupun maksud yang agung, yang tertinggi. Baik, dapatlah. Sebab dia nak dua. Kita bagi bermaksud agung dan tertinggi, ataupun kita nak tambah dan, kalau nak tambah tulis serta lah. Serta bebas merdeka. Kita bagi tahu gitu, bebas dan merdeka. 2 markah. Kita bagi 3. Ingat, jawab dalam jawapan yang pendek tapi lengkap. Kenapa pendek? Sebab ada huruf Roman. Okey, good. Yang kedua, dia tanya tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia agak mudah, pelajar. Sebab kedaulatan, ambil balik ayat daulat tu. Daripada perkataan daulat. Kan daulat, selalu kita nampak kan? Daulat ni dia bermaksud sesuatu yang sangat tinggi lah. Sebenarnya dalam bab ini, pelajar pegang perkataan tinggi itu dah betul. Pegang perkataan tinggi, dia dah dapat 2 markah. Dapat 2, 4. Full mark. Full mark lah sebab saya yang jawab kan. Okey. Masih fakta. Okey cikgu. Dia tanya pandangan tokoh. Nyatakan pandangan tokoh di atas berkaitan dengan tarikh kedaulatan. Tokoh ni pelajar, dia banyak. Kalau cikgu sempat letak di buku teks sikit ya. Kalau kita tengok tokoh ini, dalam bab tokoh, kalau kita tengok tarikh kita dah jelas lah. Kalau kita tengok tokoh, pandangan tokoh daripada Aristotle, daripada Ibnu Khaldun, Budin. Selalu saya sebut Budin. Orang Melayu Budin kot, dia Bodin. Kita tengok pandangan bekas ketua hakim negara ni, mantan. Mantan ni mantan tu bekas lah. Okey. Kalau kita tengok poin di sini dia kata asas, ambil balik yang Yunani tadi, merdeka, bebas. Bebas tu apa? Bebas mengaturkan segala urusan tanpa telunjuk asing. Itu maksudnya kita merdeka lah. Itu maksud yang dia nak. Jadi pelajar, kalau kita tengok di sini, maksud pandangan ini, kita lajukan sikit, kita akan nampak dengan jelas. Dia nak 3 markah saja. Cikgu 3 markah macam mana? Baru ada 2 situ. Ia merupakan asas negara mereka. Memiliki kebebasan. Kebebasan apa tadi? Untuk kita buat sesuatu tanpa mengikut telunjuk kuasa asing. Nampak? Dapatlah 3 poin. 3 poin. Boleh sebut poin ni 2. Ni pun 2. Ni pun 3. Baik. Dapat dah 7. Banyak dah cikgu 7. Cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau kebat, kita tahu kata kunci kedaulatan. Walaupun kita belum belajar dalam 1.3, 1.4. Tapi bila latihan, pelajar dia anggap dah belajar semuanya. Mengapa kedaulatan negara perlu dipertahankan? Kenapa kemerdekaan negara kita ni perlu kita pertahankan? Itu maksud dia. Supaya, nampak? Kalau nak senang pelajar ambil balik apa yang dikatakan oleh Tun Saleh Abbas tadi. Ambil. Kedaulatan perlu dipertahankan supaya kita bebas mengutarakan. Bebas. Kita ambil perkataan. Dia nak fakta. Bebas. Bebas dari segi apa? Bebas dari segi menyatakan maklumat. Kita nak bagi maklumat ke? Kita nak bagi apa? Bebas untuk kita berkongsi idea. Bebas untuk ekonomi dan sosial. Bebas ni besar. Itu huraian kita. Bagi contoh. Contohnya, kita boleh membuat sesuatu tanpa mengikut cakap orang. Ambil balik yang tadi kan. Dah dapat jawapan. Ni nak 3 je. Cukuplah. Maksudnya bebas. Kita nampak, kedaulatan. Ataupun kita nak katakan kenapa kita kena menghargai pengorbanan tokoh-tokoh kemerdekaan. Apa fakta kan? Huraiannya apa? Yang terkorban mempertahankan negara daripada penjajah. Seperti Portugis. Portugis jauh sangat lah. Ambil British lah. British seperti apa? Apa kita nampak? Lieutenant Adnan, Mat Saleh, Maharaja Lela. Banyak.
3 markah saja pelajar. Jadi pelajar, sikit saja kita belajar, sikit saja saya kongsi. Next, saya akan kongsi pula tajuk yang kedua, 1.2. Okey, cukup setakat ini. Kita jumpa lagi bersama Cikgu Santai Sejarah untuk perkongsian maklumat seterusnya. Terima kasih. Bye-bye. Jaga diri, jaga body. Jangan suka ke sana ke sini pada waktu yang sebegini ni. COVID ada di mana-mana. Terima kasih semua.